Ya, Assalamualaikum. Jadi kita akan sambung sedikit tutorial kita. Masih lagi dalam 7.1 Louis Structure. Okay, sebelum ni kita dah bincang macam mana kita nak melukis Louis Structure. And then hari ni kita akan sambung dengan to determine the formal charge and the most plausible Louis Structure. And then satu lagi kita akan tengok the explanation. Okay, explain the exception to the octet rule. We have 3 exception of octet rule. So incomplete octet, expanded octet and odd number. Okay, jadi hari ini kita akan lihat kedua-dua objektif ini. Alright, kita akan tengok dahulu exception to octet rule before we look at the formal charge. Okay, so kita ada 3 pengecualian untuk octet rule. So as we know, octet rule, kalau disebut octet rule, maksud dia kita sudah bincangkan octet rule configuration octet. So maksud dia akan merujuk kepada configuration of noble gas. So that means valence electron akan mempunyai 8. Okay, 8 valence electron. Tetapi ada beberapa pengecualian. Okey, ada beberapa pengecualian untuk central atom. So ada 3 kita panggil incomplete octet, okey, expanded octet dan juga satu lagi odd, okey, odd number electron. Right? So apa itu incomplete octet, expanded octet dan odd number electron? So kita tengok satu persatu. Secara ringkas sahaja. Incomplete octet. Okay, yang pertama adalah incomplete octet. So incomplete octet adalah apabila central atom mempunyai kurang daripada 8 valence elektron. Okay, central atom mempunyai kurang daripada 8 valence elektron. So untuk incomplete octet, kita ada 3 sahaja atom yang boleh untuk kurang daripada 8 valence elektron. Okey, ini tak termasuk dengan hidrogen dan juga helium lah. Okey, ini tidak termasuk dengan hidrogen dan juga helium. So ada 3 sahaja, iaitu barium, okey, Be, and then boron dan juga aluminium. Okey, barium, boron dan juga aluminium. So kita panggil dia berbal. Okey, berbal. Untuk ingatlah. So barium dia kumpulan 2. Right, boron dan juga aluminium adalah kumpulan 13. Okey, so kumpulan 13. Sebagai contoh, BeH2. Okey, BeH2 apabila kita buat Lewis structure, kita akan dapati barium hanya mempunyai 4 valence elektron. Okey, dia tak sampai 8. Dan kalau ikutkan structure ni memang kita tak boleh nak buat double bond lah. Sebab terminal dia tak ada lone pair. Kalau nak buat double bond, kena ada lone pair. Tapi dia tak ada lone pair. Jadi impossible untuk buat double bond ataupun triple bond. Jadi structure ataupun Lewis structure untuk BeH2, okay, BeH2 hanya adalah seperti ini. Okey, hanya seperti itu. Okey, contoh yang lain adalah BF3. Okey, BF3. So bila kita lukis Lewis structure, kita akan dapat structure-nya adalah seperti ini sahaja. Okey. Jadi boron tak ada cukup 8 elektron. Okey. Contoh yang lain AlCl3. AlCl3. Alright. Sama juga aluminium at central atom, so dia tak ada 8 elektron. Okey, cuma ada 6 elektron. Tapi untuk case ni central atom sudah dikira sebagai stable lah. Okey, stable. So itu yang pertama. Alright, yang kedua kita panggil sebagai expanded. Kalau incomplete, less than 8 electron, expanded means elektron dia ada lebih daripada 8. Okey, so dia ada lebih daripada 8. Okey, biasanya 10 dan juga 12 lah. Alright,
So ini hanya berlaku pada atom yang duduk pada period yang ketiga dan ke bawah. Dalam kita punya jadual berkala, period ketiga dan ke bawah, so dia boleh lebih daripada 8 elektron. Sebab dia mengandungi orbital D. So kita belajar sebelum ni, orbital D ada subshell D ada 5 orbital. Okey, ada 5 orbital. Jadi maksud dia satu orbital boleh isi 2 elektron. Jadi kalau ada 10, so dia boleh isi lebih daripada 8 elektron. Right? So dia boleh ada lebih daripada 8 elektron. Contoh dia adalah seperti SF6. SF6. Okay, SF6. Jadi kalau kita buat Lewis structure, so kita akan dapati central atom ni, sulfur ni. So kalau kita tengok kat sini ada berapa ni? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So dia ada 12. Okay. Ada 12 elektron. Alright. Maksimum lah. 12 ni maksimum lah. Dia tak ada lah lebih daripada tu. Okay. Maksimum adalah 12. Okay. So itu expanded octet. And then yang ketiga kita panggil sebagai odd. Odd ni ganjil lah. Ganjil. Okay. Odd electron molecule. Okay. Ataupun kita lebih dikenali sebagai free radical. Radical bebas. Okay. Free radical. Okay. Radical bebas. So structure mempunyai unpaired elektron. Okay. Elektron yang tidak berpasangan. Unpaired. Maksudnya ada satu dot. Okay. Ada satu dot sahaja. So sebagai contoh adalah nitrogen peroksida dan juga nitrogen dioksida. So ini biasanya berlaku pada grup yang ganjil lah. Sama ada grup 15 ataupun grup 17. Okey, contoh macam nitrogen dia grup 15. Okey. Jadi dia ada 5 valence elektron. So bila kita buat Lewis structure dia, so kita akan dapati nitrogen akan ada satu dot kat situ. Right, satu dot. Okey. Ataupun nitrogen dioksida sama juga, dia akan ada satu titik kat situ. So yang itu kita panggil odd elektron. Okey, elektron yang ganjil lah. Elektron yang ganjil. So dia ada 3 exception. Okey, ada 3 pengecualian untuk octet rule. Alright. Cuba kita tengok soalan tutorial. So ini adalah daripada soalan tutorial. Soalan nombor 4. Kita dah bincang soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 sebelum ni. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Draw the Lewis structure for each of the following molecules and then comment on any unusual features of the structure. So tengok yang pertama. ClF3. Okey, so first kita kena lukis Lewis structure. So nak lukis Lewis structure kita dah bincang sebelum ni. So first kita kena cari dulu dia punya total valence elektron. Okey, klorin sudah ada 7 sebab dia kumpulan 17. Fluorin pun sama juga, ada kumpulan 17, tu 7 valence elektron. 3 atom kali dengan 3, jadi total dia 21, 28. Okey, 28 elektron. Jadi siapa yang akan jadi central atom? Klorin dan fluorin dia duduk pada grup yang sama, grup 17. Tapi fluorin duduk pada period kedua. Okey, klorin duduk period ketiga. Maksud dia klorin duduk di bawah. Jadi klorin akan lebih ataupun kurang elektronegatif. So Cl akan duduk di tengah lah. Okey, Cl di tengah. Fluorin duduk tepi. Fluorin ada 3. Okey, kita letak fluorin 3. And then sambungkan dengan single bond. So sekarang ni kita dah pakai 2, 4, 6. And then kita penuhkan. Okey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, lone pair yang kita pakai ada 18 campur dengan bond pair tadi ada 6. Maksud dia 24. Right? So kita dah guna 24 elektron. Maksud dia baki akan ada 4 elektron lagi. Jadi 4 elektron kita nak letak di mana? So keempat-empat elektron kena letak di central atom. Maksud dia akan ada sepasang, 2 pasang kat situ. Right? Jadi kalau kita tengok central atom sekarang ada berapa elektron?
So ada 3 bond pair, 1 bond pair ada 2 elektron, maksud dia 2, 4, 6, 8, 10. Okey. So kalau 10 lebih daripada 4 elektron, so ini termasuk dalam expanded octet. Okey. Expanded octet. Alright. Expanded octet. Okey, tengok yang kedua, BCl3. Okey. BCl3. Right, so kita tengok dia punya valence elektron. Boron kumpulan 13, jadi 3 valence elektron. Klorin kumpulan 17, jadi 7 valence elektron. Kali dengan 3, 21 campur 3, 24 elektron. So kita lukiskan dia punya Lewis structure. Boron duduk di tengah, Cl duduk di tepi, Cl duduk di tepi, Cl duduk di tepi. Alright, so sekarang ni kita penuhkan tepi 6. Okey, so kalau kita tengok kat sini, klorin lone pair ada 6, 6 kali 3, 6 kali 3 18. Campur dengan bond pair ada 3, maksud dia ada 6 elektron. 18 campur dengan 6, 24. Okey, 24. So habislah dah. Okey. Jadi sudah memadai. Tak perlu kita nak buat double bond. Okey. So kalau kita tengok boron ada 6 sahaja elektron. Jadi maksud dia ini termasuk dalam incomplete. Okey, incomplete octet. And then dia bersesuaian lah, sebab kita tadi dah tengok kan ada 3 sahaja atom yang boleh untuk tidak cukup 8 elektron. Boron termasuk salah satu. Okay, next SeF4. Okay, SeF4. So kita tengok ada berapa valence elektron. Selenium dia kumpulan 16, jadi 6 valence elektron. Fluorine kumpulan 17, jadi ada 7 valence elektron. Ada 4 atom, darab dengan 4. 4 kali 7, 28 campur dengan 6, 34. Okey. 34 elektron. So selenium duduk di tengah. Lepas tu ada 4 fluorine. Fluorine kena duduk di tepi lah. Okey. Dan kat situ kita kalau tengok kita dah pakai 8 elektron, 8 bonding pair. Jadi kalau kita tolak, maksud dia tinggal 26. Alright. So kita penuhkan tepi. So 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Kita tolak. So tolak dengan 24. Jadi maksud dia baki dia ada lagi 2. Jadi 2 elektron nak letak di mana? So kita letak di tengah-tengah. Jadi kalau kita tengok selenium ada 2, 4, 6, 10. Okey, lebih daripada 8. Jadi maksud dia ini pun termasuk dalam expanded octet. Okey, expanded octet. Okey, next seterusnya nitrogen monoxide. Okey, nitrogen monoxide tadi kita dah tengok kan, nitrogen monoxide termasuk dalam odd. Okey, odd. Okey, nitrogen kumpulan 15. Jadi 5 valence elektron, oksigen kumpulan 16, jadi 6 valence elektron. So total dia adalah 11. Jadi nitrogen dan oksigen, kalau ikutkan nitrogen central sebab dia kumpulan 15, oksigen 16, so lebih elektronegatif, jadi kena penuhkan oksigen dahulu. So 2, 4, 6, okey, termasuk dengan bond pair, so ada 8. Okey, 10, 11. Habis kat situ. Okey, so kalau ikut kat sini, so kita kena ambil satu lone pair untuk jadikan sebagai bonding pair. Right? Sebab dia untuk nak hampir kepada octet lah. Okey. Walaupun dia tak achieve octet, tapi dia nak hampir. Kita nak jadikan dia hampir kepada octet. Alright. So kalau kita tengok kat sini, so ada satu dot kat situ. Yang ini adalah odd elektron.
bateri nak habis. Odd elektron. Okay. And then seterusnya next ICl4. ICl4 sama juga iodine kumpulan 17, 7 valence elektron, klorin kumpulan 17, 7 valence elektron, darab 4. Dan ada satu charge kat situ. Okey, charge maksud dia kita kena tambah satu lah. Jadi total dia okey 4 kali 7 28, 28 campur dengan 1 29, 29 campur dengan 7, so maksud dia 36. Okey. 36 valence elektron. Okey, iodine duduk di tengah. Cl duduk di tepi, Cl duduk di tepi, Cl duduk di tepi, Cl duduk di tepi. Alright, and then kita penuhkan kat situ. Kalau ikutkan kita dah pakai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. So kalau ikutkan dia ada 36. Maksud dia ada baki 4 lagi elektron. So kita nak letak di mana? Letak di tengah. Okey, kena letak sepasang-sepasang lah. So tak boleh letak single-single macam ni. So itu cara yang salah. Okey, kena letak by pairing. Kena letak sepasang-sepasang. So kalau ikutkan dia ada berapa? Ada 12. Okey, central ada 12 pasang elektron. Jadi maksud dia ini termasuk dalam expanded. Okey, expanded octet. Okey, dan terakhir CH3+. Okey, karbon kumpulan 14, 4 valence elektron, hidrogen kumpulan 1, 1 valence elektron, ada satu charge positif. Maksud dia kena tolak satu elektron. So hidrogen kena darab 3 lah sebab dia ada 3 atom kan. Okey, jadi maksud dia 4 campur dengan 3, 7 tolak 1. Jadi total dia adalah 6. Jadi karbon akan duduk di tengah. Okey, kena ingat hidrogen tak boleh duduk central atom sebab dia hanya boleh ada 2 elektron. So kalau ikutkan kat sini 6. Okey, habislah. 2, 4, 6 habis. So ini saja. Okey, sebab dia ada charge jadi kita jangan lupa lah Lewis structure charge kena letak charge. Kalau tengok central tak cukup, dia tak mungkin untuk ada double bond sebab dia tak ada lone pair pada terminal atom. Jadi ini termasuk dalam incomplete. Incomplete octet. Okey, tadi Lewis structure yang sebelum ni tadi kita lupa nak letak. Okey, sebab ini ada minus. Okey, ada minus kat situ. Jadi maksud dia Lewis structure kita ini kena letak tanda minus kat situ lah. Right? Sebab dia adalah polyion. Okey. Alright, so itu berkaitan dengan exception of octet rule. Pengecualian. Okey, kita teruskan sedikit lagi dengan formal charge. Okay, apa itu formal charge? Formal charge digunakan untuk determine the most plausible Lewis structure. Okay, untuk nak menentukan most plausible. Plausible ni yang munasabah lah. Lewis structure yang munasabah. Ini biasanya apabila melibatkan ada 2 atau 3 Lewis structure yang hampir-hampir. Okay, hampir-hampir sama. Jadi kita nak identify mana satu yang most plausible. Okay. So formula dia adalah formal charge sama juga dengan number of valence electron. Okay, valence electron tolak dengan total of lone electron. Okay, tambah dengan 1/2 bonding pair electron. Okay, so itu adalah formula dia. Valence electron, electrovalence. Alright, tolak dengan bracket kat sini. Total number of lone electron. Okey, bukan lone pair, no, lone electron. Maksudnya setiap dot kita kena kira satu-satu lah. Okey, kat bawah ni kita dah beritahu lone electron dia bukannya adalah lone pair. Campur dengan 1/2 bonding pair electron. Okey, kita tengok contoh. Okey, katakanlah kita ada satu structure
ataupun lewis structure untuk CO3 to minus lah. Okay, CO3 to minus. Bila kita lukis lewis structure, kita akan dapat structure seperti ini. Jadi cuba kita kira formal charge. Okay, kita kira formal charge dia. Alright, kita kira formal charge. Kalau ikutkan ni lewis structure dia ada charge lah, to minus. Jadi formal charge maksud dia kita kena kira setiap atom. Setiap atom dalam lewis structure tu kena kira satu per satu. Contoh, kita kira oksigen untuk yang pertama. Okey, oksigen mana? Okey, kalau ikutkan oksigen ni lah. So oksigen yang pertama. Okey, ini adalah oksigen yang pertama. Alright, so berapa dia punya formal charge? Jadi ikut formula tadi. Okey, valence elektron, oksigen valence elektron dia 6. Okey, tolak dengan total lone elektron. Lone elektron maksud dia kalau ikutkan yang ni lah. Okey, daripada lewis structure tu kita tengok ada berapa dot? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, maksud dia ada 6. Okay, 6. Tolak dengan 1/2 bond pair. Bond pair maksud dia, okey, covalent bond ni, kalau ikutkan covalent bond dia ada 2 elektron kan. Jadi 1/2 darab dengan 2 maksud dia sama dengan 1 lah. 1. Alright, 1. So total dia kalau bila kita jumlahkan kita akan dapat negatif 1. Maksud dia formal charge untuk oksigen yang ini adalah negatif 1. Okey. Okey, negatif 1. Kita lihat pula oksigen yang kedua. Kalau kita lihat oksigen yang pertama dengan oksigen yang kedua sama. Jadi tak payah nak kira dua kali lah, benda yang sama kan. Jadi maksud dia formal charge dia juga adalah negatif 1. Cumanya, okey, oksigen yang ini dia berbeza sedikit sebab lone pairnya ada 2, bonding pairnya ada 2. So dia berbeza dengan oksigen yang pertama dan kedua tadi. Jadi kita kena kira juga oksigen okey, yang ini oksigen pertama dan oksigen kedua. Okey, ini oksigen ketiga. Okey, ini adalah oksigen ketiga. Okey, jadi oksigen ketiga valence elektron dia sama juga, oksigen ada 6. Tolak dengan lone elektron ada 4, 1, 2, 3, 4. Tolak dengan bond 1/2 bonding pair elektron. Okey, kalau ikutkan bonding pair ada 4 elektron, bahagi 2, 2 lah. Jadi jumlah dia adalah kosong. Dan yang ketiga untuk karbon, sama juga, karbon kita kena kira juga. Okey. Jadi karbon kalau ikutkan valence elektron 4. Okey, tolak dengan lone elektron, kalau ikutkan dia tak ada lone pair, jadi tak ada dot kat situ, jadi kosong. Tolak dengan 1/2 bonding pair. Okey, kalau ikutkan dia ada 4 bond pair. Okey, satu bond pair ada 2, jadi maksud dia ada 8, so bahagi 2 sama dengan 4. So total dia juga adalah kosong. So itu adalah formal charge. Okey. Formal charge untuk setiap atom di dalam CO3 to minus. Okey. CO3 to minus. Jadi kalau ikutkan total charge, okey, note, okey, kita note kat situ kan. Charge untuk karbonat ion dia mesti sama juga dengan charge pada formal charge. Okey, sebab keseluruhan charge ni adalah negatif 2 kan. Dia maksud dia total dia mesti sama lah. Okey, sama. Itu cara pengiraan formal charge. Right? Pengiraan formal charge. Let's say katalah kita ada compound CO2. Okey, bila kita lukiskan lewis structure, kita akan dapat dua structure. Satu CO2 yang ada double bond. Okey, dua double bond. Ataupun boleh juga kita lukis structure B, CO2 single dan juga triple bond. Alright, single dan juga triple bond. Jadi apabila kita ada dua structure untuk compound yang sama, mana satu structure yang more ataupun most plausible. Okey, mana satu yang most plausible, mana satu yang lebih bernasabah.
So cara je ialah kita kena mengira formal charge. Okey, kena kira formal charge. So kira untuk yang pertama. Alright, untuk structure A. So oksigen, okey, kita labelkan kat sini. Kedua-dua oksigen ni oksigen yang sama lah. Okey, oksigen 1 dan oksigen 2 adalah oksigen yang sama. Jadi tak payah kira dua kali lah, kira sekali saja. So kalau ikutkan, ada punya valence elektron 6, tolak dengan lone elektron dia ada 4, tolak dengan bond elektron dia ada 2. Okey, jumlah dia adalah kosong. Right, kosong. So maksud dia untuk formal charge untuk oksigen yang pertama adalah kosong. Begitulah juga untuk oksigen kedua adalah kosong, sebab bilangan bond pair dan lone pair dia adalah sama. Okey, jadi maksud dia untuk O2 pun sama juga, dia adalah kosong. Untuk karbon, okey, dia punya valence elektron dia 4, tolak dengan lone elektron dia tak ada. Okey, tolak dengan bond elektron, bond pair elektron dia 1, 2, 3, 4, tolak dengan 4. Jadi jumlah dia juga adalah kosong. Alright, maksud dia formal charge untuk structure A semua adalah kosong. Okey, tengok pula untuk structure B. Alright, okey, tengok yang first. Okey, kita labelkan ini sebagai O1. So, untuk O yang pertama, valence elektron dia 6, tolak dengan lone elektron dia ada 2, tolak dengan bond pair dia ada 3 lah. Right? Jadi jumlah dia adalah 6 tolak 2, 4 tolak dengan 3, positif 1. Okey, lihat pula untuk oksigen yang kedua. Okey, O yang kedua, valence elektron dia 6, tolak dengan lone elektron dia ada 6, tolak dengan bond pair dia ada 1. Okey, jadi 6 tolak 6, kosong, tolak 1, negatif 1. Okey, so ini positif 1, ini negatif 1. Dan yang terakhir untuk karbon, valence elektron dia 4, tolak dengan lone elektron dia tak ada, tolak dengan bond pair elektron dia ada 4. Jumlah dia adalah kosong. Okey, jadi mana satu yang most plausible structure? So yang most plausible structure adalah compound yang lebih rendah dia punya charge. Okey, lebih rendah. So kalau ikutkan kat sini, structure A semuanya adalah 0. So dia bersesuaian lah dengan compound CO2 sebab total charge dia adalah kosong. Right? So the most plausible structure is structure A. Reason dia sebab formal charge for each atom for this structure is 0. Okey, kita lihat soalan tutorial juga. Yang ini soalan nombor 8. Okey, itu structure for NCO minus for as follows. Okey, dia dah lukiskan dulu structure P dan juga structure Q. Okey, determine the formal charge of each atom in both P dan juga Q. Kita tengok bagi structure P. Okey, untuk structure P, structure P. Kalau kita kan nitrogen. Okey, untuk nitrogen formal charge dia, Lewis structure valence elektron dia adalah 5. Tolak dengan lone elektron dia ada 4, tolak dengan bond elektron dia ada 2. Jadi jumlah dia 5 tolak dengan 4, 1 tolak dengan 2, negatif 1. Okey, maksud dia yang ini negatif 1. Okey, tengok pula untuk karbon. Okey, karbon valence elektron dia 4, lone elektron dia tak ada. Okey, dia punya bond pair elektron dia ada 4. Jadi kosong lah. Dan juga untuk oksigen. Okey, valence elektron dia 6, tolak dengan lone elektron dia ada 4. Tolak dengan bond elektron dia ada 2. Jadi so sama juga, dia adalah kosong. Okey. Kita tengok pula untuk structure Q. Okey, untuk structure Q, nitrogen.
Okey, valence elektron nitrogen 5 tolak dengan lone elektron. Lone elektron dia ada 2 tolak dengan bond ada 3. Okey, jadi jumlah dia adalah kosong. Untuk karbon pula, valence elektron dia 4 tolak dengan lone elektron dia 0 tolak dengan bond elektron dia ada 4. Jadi sama juga, total dia adalah 0. Dan yang terakhir untuk oksigen, valence elektron dia 6 tolak dengan lone elektron dia ada 6 juga. Dan untuk bond elektron dia ada 1. So total dia adalah negatif 1. Okey. Right. So kalau kita lihat kedua-dua structure hampir sama. Hampir sama. Okey, tetapi mana satu yang most plausible? So bila keadaan seperti ini, kita kena melihat atom yang lebih elektronegatif. Right, so dalam kes ni kita akan bandingkan nitrogen dan juga oksigen sebab karbon kedua-duanya mempunyai formal charge kosong. Kalau ikutkan nitrogen dan juga oksigen, so mana satu yang lebih elektronegatif? Okey, kalau ikutkan oksigen lebih elektronegatif. Jadi maksud dia oksigen lebih berhak untuk mempunyai charge negatif 1. Sebab apabila atom itu lebih elektronegatif, tendency to attract elektron dia lebih tinggi. Jadi keupayaan untuk menarik elektron dia lebih tinggi. Jadi lebih sesuai untuk oksigen mempunyai charge negatif 1. Oleh sebab itu, oksigen is kalau ikutkan structure yang most plausible, okey, soalan yang B kan, determine the most plausible structure, jawapan dia adalah structure Q. Structure Q is most plausible. Reason dia because oxygen is more electronegative than nitrogen, thus oxygen should take up formal charge negative 1. Okey, so itu sahaja untuk Lewis structure 7.1.